Terima kasih Fiona di studio ya. Saya berada di daerah mengundi Kampung Geting di mana letaknya kompleks LKIM ini. Dan bagaimanapun saya ingin bawa perhatian anda dulu ke Kampung Bendang Pak Yong kerana hari ini penduduk kampung tersebut menerima kunjungan pemimpin nombor 2 negara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selain meninjau aktiviti masyarakat Siam di Wad Macimaran Jurubakar, Tan Sri Muhyiddin juga mengambil kesempatan mengunjungi warga emas dan mereka yang terlantar sakit iaitu Koya Mamat di Kampung Kubang Sawa dan Husin Daud di Kampung Naga Ibu. Untuk perkembangan di sana kita berintah langsung dengan Noor Yusof. Silakan Noor Yusof. Ya, terima kasih di Laila yang kini berada di Kompleks LKIM Geting. Saya Noor Yusof sekarang berada di Kampung Naga Ibu di Mukim Bendang Pak Yong ini. Bendang Pak Yong merupakan kawasan yang agak luas. Penduduknya lebih kurang dalam hampir 5,000 dan di Naga Ibu ni terdapat 17 buah rumah, termasuklah rumah yang saya berada sekarang dipanggil rumah Pak Ngah Husin Daud, Husin Daud atau Pak Ngah Husin, dan keluarganya itu seramai dalam hari ini ada dalam lebih kurang 10 orang. Pak Ngah Husin ni ada 6 orang anak, sebahagiannya ada ketika ini, dan sesuatu yang rasanya begitu bersejarah lah bagi Pak Ngah Husin dan juga isterinya Mek Nak Junuh ataupun Mak Ngoh Mek Nak yang menerima kunjungan pemimpin nombor 2 negara. Satu sejarah baginya dan tidak akan dilupakan ialah bila bersama dengan pemimpin negara banyak yang diluahkan dan tentunya mungkin ada sinar buat Pak Ngah Husin selepas ini, sinar harapan barulah. Kita cuba berkongsilah pandangan, berkongsi dengan cerita dengan Pak Ngah Husin pada waktu inilah. Assalamualaikum Pak Ngah. Tu dia. Segar ke? Segar. Ya, ni. Jadi macam berapa lama duduk sini ni? 12 tahun. 12 tahun ni. Ya. Jadi ni bulan 10 nak masuk bulan 10 dah. Sebelah 12 apa macam mana Husin macam mana? Husin. Kisnya? Kis air. Air ni. Air banjir. Oh. Rapak. Mana air? Air setara mana? Kak lucu tahu. Atau umur? Tahu. Oh, tu dia deh. Lepas tu selain tu masalah apa lagi? Masalah kerja pindah. Pindah pergi Kuala Kubur. Oh, tu dia. Berapa minggu? Tinggi sangat 15 hari. Oh, tidak boleh? Boleh. Hari suruh. Oh, gitu. Hari suruh. Barulah pindah kelik. Ni masalah satu lagi ialah air minuman bersih, air minum bersih ni macam mana? Air minum bersih, air pahit. Tak ada. Berapa bulan? 4 tahun dah. 5 tahun ni. Masuk 4 tahun ni dah. Sekarang ni di atas macam mana? Tangki ke pakai? Tangki. Oh, seminggu sekali? Seminggu sekali. Ya. Masa tu kalau habis air, minum air mana? Minta kok mana-mana. Ya. Kalau naik tu. Kata-kata, pergi cari. Kau beritahu. Ya. Jadi ni rumah ni macam mana? Rumah ni ada kerajaan bagi ke? Kerajaan persatuan bagi ke? Macam mana? Ni baikin kau? Repair. Gumula YB. Repair. Jara-jara. Oh. Dia ada bagi tak? Bagi Gumula YB ni? Tak bagi. Tak bagi. Ada lah. Bagi. Dia ada bagi zinc kau? Bagi zinc lah. 10 keping kau. Oh, maknanya dia bagi untuk baiki lah? Untuk baiki. Sebiji tak bagilah. Okey, kita faham. Ya. Jadi bila Perdana Menteri datang ni rasa macam syukur ke macam mana? Syukur nikmat. Ya, terima kasih Pak Ngah. Assalamualaikum Pak Ngah. Kita kembali ke daerah mengundi Kampung Geting. Daerah ini mempunyai 3,355 pengundi dengan lebih 52% atau 1,749 orang pengundi lelaki dan 48% lagi pengundi wanita. Antara aktiviti utama di kawasan ini ialah menangkap ikan dan hasil usaha wakil rakyat terdahulu dengan bantuan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Kehidupan masyarakat nelayan di sini semakin meningkat. Nelayan bukan sahaja menerima bantuan sara hidup
hidup malah sudah ada pusat pengumpulan, memproses dan pembungkusan produk berasaskan ikan yang dibina dengan kos RM5.06 juta. Bagaimanapun, masyarakat nelayan di sini mengharapkan kerajaan dapat membantu mengatasi beberapa masalah mereka di sini. Dan antaranya kemudahan membaiki bot yang ketika ini hanya mampu membaiki 2 bot kecil dan mengambil masa lebih seminggu untuk siap. Hari ini sempena kenduri rakyat di kompleks LKIM ini, kita ajukan masalah itu kepada pihak yang berkaitan dan bersama-sama saya sekarang ialah Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Baik, terima kasih Datuk kerana sudi bersama saya untuk Nasional 1 tengah hari ini Dan mengenai masalah kemudahan membaiki bot ini, adakah rancangan kerajaan apakah rancangan kerajaan khususnya LKIM kerana sekarang ini jika ada nelayan mempunyai masalah bot mereka akan mereka terpaksa pergi ke Tok Bali sekiranya rosak. Ya, kita memang menyedari masalah ini kerana ini menyukarkan nelayan. Pusat pendaratan ikan LKIM Genting ini hanya mampu untuk membaiki bot kelas A, iaitu zon A saja, bot-bot kecil. Bot besar terpaksa dihantar ke Tok Bali ataupun ke Thailand dan sebagainya. Ini menimbulkan kesukaran kepada nelayan. Dan memang kita mempunyai perancangan iaitu untuk memperbesarkan pusat pendaratan ikan ini. Malah kita nak tambahkan dari segi slipway ataupun tempat untuk memperbaiki bot ini. Supaya selepas ini kita bukan saja dapat membaiki bot nelayan zon A tetapi sehinggakan kepada zon B dan juga C, C2 sekalipun. Semua bot boleh dibaiki di sini. Baiklah, jadi ada tak macam projek-projek ataupun rancangan untuk nelayan ini? Dari segi nelayan, kita teruskan program-program biasa untuk nelayan. Misalnya pada minggu hadapan kita akan menyerahkan bot-bot kecil kepada beberapa nelayan di sini, iaitu di bawah program Azam Tani Nelayan. Dan program-program untuk meningkatkan taraf hidup mereka seperti memperbaiki rumah dan sebagainya diteruskan. Setakat ini di tempat ini sudah ada 300 lebih rumah yang telah pun diluluskan untuk dinaik taraf dan 200 telah pun siap dan kita akan bina atau tambah lagi 100 lebih lagi. Jadi program-program untuk membantu nelayan ini kita teruskan seperti biasa. Baik, terima kasih Datuk Seri sudi bersama kami untuk hari ini Baiklah, perkembangan seterusnya sempena cuti umum hari ini, pelbagai aktiviti diadakan membabitkan golongan muda di Bunuhan yang semakin popular sejak menjadi lokasi dan judul sebuah filem menjadi tumpuan golongan muda apabila dikunjungi Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Mungkin ada khabar gembira yang dibawa untuk golongan muda ini di kawasan Dut ini. Laporannya bersama Atikah Naim yang ketika ini berada di SK Bunuhan. Silakan Atikah. Baik, terima kasih Dilaila di LKIM Pekala Kubur. Seperti yang diberitahu oleh Dilaila sebelah tadi, bersama saya ketika ini Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin. Baik, YB, seperti yang YB tahu 45% pengundi di Pekala Kubur itu terdiri daripada golongan muda dan ini adalah hasil kedua kunjungan YB ke sini. Bagaimana setakat ini penerimaan secara keseluruhan khususnya golongan muda tersebut? Alhamdulillah, saya melihat penerimaan pengundi di Pekala Kubur, terutamanya di kalangan pengundi muda, agak baik dan begitu positif. Rakyat Galang Kubur ini amat mengalu-alukan. Baik, melalui hasil kunjungan YB juga, apa sebenarnya golongan muda mahukan secara terperinci? Mereka mahu seorang wakil rakyat yang dapat meneruskan perjuangan Allahyarham Datuk Nur Zahidi. Sebab Datuk Nur Zahidi bawa banyak pembangunan ke kawasan Galang Kubur ini. Datuk Nur Zahidi telah berjaya untuk menarik banyak projek-projek pembangunan, peluang-peluang untuk penduduk di sini, terutamanya orang muda dari segi ekonomi, kemudahan-kemudahan sukan, kemudahan pendidikan, kemudahan sosial, prasarana dan sebagainya. Dan orang muda mereka selesa dengan pendekatan Allahyarham dan mereka mahu seorang wakil rakyat yang dapat sambung kerja Allahyarham. Sebab dah melihat sendiri, dah merasai sendiri semua kemajuan yang dibawa oleh Allahyarham dulu.
Baik, terima kasih YB kerana sudi bersama kami dalam Berita Nasional 1. YB, terima kasih sekali lagi. Baik, selanjutnya kita teruskan bersama dengan Dilaila di LKIM Pekalan Kubur. Silakan Dilaila. Baik, sekian dulu lintah langsung dari Kompleks LKIM Geting di Pekalan Kubur. Untuk berita selanjutnya, kita bersama dengan Fiona di Studio 3 Angkasa Puri.